Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rais Harzikin bin Ramli bersama 3 orang lagi rakan saya, iaitu Arishah Fakri, Faris Aiman dan Wan Fahmi. Tajuk pembentangan kami pada kali ini adalah bencana alam, terutama banjir, kerap berlaku di negara ini terutama musim hujan. Bukan sahaja harta benda musnah, malah nyawa manusia turut melayang. Cari punca dan contoh berlakunya bencana alam berdasarkan firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Ar-Rum ayat 41. Secara statistik, bencana alam yang berlaku di seluruh dunia mengalami kenaikan yang konsisten tahun demi tahun dengan 3 kategori bencana alam yang terbesar, iaitu gempa bumi, banjir besar serta ribut taufan yang dilihat semakin kerap melanda kawasan-kawasan yang terjejas. Kajian juga sudah membuktikan bahawa di antara semua benua yang berada di muka bumi ini, kawasan Asia adalah benua yang mempunyai risiko bencana alam yang paling tinggi. Jadi, tidak hairanlah jika kita kerap kali mendengar negara-negara yang terkesan teruk akibat bencana alam merupakan negara di kawasan Asia. Dianggarkan hampir 60,000 orang terkorban dalam bencana alam, termasuk tragedi gempa bumi, letusan gunung berapi, taufan, tsunami, banjir, kebakaran hutan dan kemarau setiap tahun. Manakala dianggarkan lebih 150 juta orang yang terjejas hasil daripada bencana alam ini di seluruh dunia. Pada tahun 2020 sahaja terdapat kira-kira 8,100 kematian dilaporkan yang disebabkan oleh peristiwa bencana alam di seluruh dunia. Jadi, kita sebagai manusia yang bertanggungjawab haruslah memikirkan pelbagai perkara yang menyebabkan bencana alam ini terjadi lebih teruk. Kita juga perlu memikirkan tindakan yang sepatutnya untuk mengurangkan kadar kemusnahan harta benda dan korban manusia meningkat. Jadi, bagi video ini kita akan melihat tentang punca dan contoh berlakunya bencana alam berdasarkan firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. Maksudnya, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Surah Ar-Rum ayat 41. Antara faktor yang menyebabkan bencana alam ini berlaku adalah berlakunya perubahan iklim akibat dari cuaca yang melampau. Contohnya, kemarau yang berpanjangan dan ketidakstabilan sesebuah ekosistem. Malah, kejadian bencana alam kini mula dikaitkan dengan pemanasan global yang dikatakan menjadi sesuatu perkara lazim dalam peredaran usia bumi ini. Kajian saintis telah membuktikan bahawa bumi ini pasti akan mengalami satu perubahan yang drastik dalam iklim global dunia dalam tempoh masa tertentu. Semua bukti kajian lalu mengesahkan bahawa bencana alam merupakan sesuatu perkara yang akan sedang dan terus berlaku di dunia ini. Oleh itu, bencana alam turut berlaku
akibat perubahan iklim dunia yang dikaitkan dengan fenomena pemanasan global. Seterusnya, antara punca lain adalah aktiviti pembangunan tidak terancang di lereng bukit menimbulkan keadaan yang tidak selamat seperti tanah runtuh. Keadaan ini sudah tentu menimbulkan keadaan yang tidak selamat dan boleh menyebabkan tanah runtuh berlaku. Sebagai contoh, sebanyak 14 buah rumah banglo di Bukit Antarabangsa musnah akibat tanah runtuh dan telah mengorbankan 4 nyawa pada 6 Disember 2008 yang lalu. Hal ini disebabkan oleh pihak pemaju yang membangunkan kawasan tersebut tidak mengambil langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan berlakunya tanah runtuh. Mereka tidak membuat sistem pemparitan yang sempurna untuk menyalurkan air atau membina tembok konkrit untuk mengelakkan kejadian tanah runtuh. Perkara ini penting dilakukan kerana kebanyakan kejadian tanah runtuh berlaku akibat pergerakan air di dalam tanah yang menyebabkan tanah itu longgar dan mudah runtuh lalu mengorbankan banyak nyawa manusia yang mati katak. Di samping itu, bencana alam juga berlaku disebabkan oleh aktiviti pembalakan haram yang kini bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Tidak dapat dinafikan bahawa aktiviti pembalakan adalah salah satu penyumbang ekonomi negara yang memberikan masyarakat pendapatan yang tinggi. Namun, pembalakan yang melampau dan tidak menanam semula pokok boleh menyebabkan berlakunya hakisan tanah, tanah runtuh dan seterusnya banjir lumpur. Malah, kejadian yang membahayakan ini dapat meragut nyawa manusia yang tidak bersalah dan haiwan kehilangan habitatnya lalu pupus. Selain itu, kejadian-kejadian ini juga boleh menyebabkan kerosakan harta benda seperti rumah, kereta dan sebagainya. Oleh itu, pihak berkuasa patut menguatkuasakan undang-undang yang tegas terhadap pembalakan haram yang berlaku di Malaysia maupun di negara-negara lain. Di samping itu, antara punca yang sering kita lupakan adalah sikap manusia yang suka membuang sampah merata-rata di sekitar kawasan sungai dan longkang tanpa berfikir dengan lebih jauh. Apabila sungai dan longkang tersumbat, air tidak dapat mengalir dan menyebabkan sistem pemparitan tersumbat. Banjir kilat akan berlaku dan boleh menyebabkan kawasan tanah rendah dibanjiri air hujan. Malah, sampah-sampah yang dibuang juga boleh menyebabkan kepupusan kehidupan akuatik, sekaligus menyebabkan ketiadaan pendapatan para nelayan. Secara sedar atau tidak sedar, golongan ini sebenarnya menganiaya masyarakat bak kata pepatah, kapak tak boleh membelah kayu kalau bukan kayu pula yang menjadi hulunya. Namun pada itu, terdapat penyebab datangnya bencana alam. Contohnya, dosa mengingkari nikmat Allah, dosa berbuat zalim, dosa orang yang hidupnya mewah namun melakukan kedurkaan, dosa melakukan zina dan makan wang riba secara terang-terangan, dan dosa mengurangi takaran timbangan. Contoh penyebab terjadinya bencana alam ini dapat dilihat pada zaman Nabi dan Rasul. Hal ini kerana bencana alam yang menimpa kaumnya adalah akibat daripada mengingkari suruhan Allah. Contoh-contoh kaum yang ditimpa bencana alam pada zaman Nabi dan Rasul dapat dilihat pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Banjir besar pertama dan terdahsyat di dunia terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam kerana kaumnya mendustakan dan memperolok-olok seruan nabinya untuk beriman kepada Allah SWT. Kemudian Nabi Nuh yang jenuh dengan perangai kaumnya kemudian mengadukan masalahnya kepada Allah SWT. Lalu diperkenankan doanya dengan mendatangkan banjir yang besar menggelamkan bumi dan mereka yang ingkar termasuk anak dan isteri Nabi Nuh. Surah Al-Ankabut ayat 14. Contoh yang kedua, kaum Nabi Lut. Umat Nabi Lut terkenal dengan perbuatan songsang, iaitu hanya menikah dengan pasangan sesama jenis.
Mereka sudah diberi peringatan oleh beliau, akan tetapi mereka tetap meneruskan perbuatan songsang sehingga melampaui batas. Allah SWT akhirnya memberikan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat disertai angin kencang dan hujan batu sehingga hancurlah rumah-rumah mereka. Dan kaum Nabi Lut ini akhirnya tertimbun di bawah runtuhan rumah mereka sendiri. Surah As-Surah ayat 160 hingga 173. Surah Hud ayat ke-8. Kesimpulannya, bencana alam yang menimpa kita saban hari berpunca dari sikap mereka yang tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Kesannya, satu masyarakat itu yang menimpa padanya. Kita sepatutnya lebih menyayangi alam sekitar kerana alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam hidup kita seharian. Apabila kita menjaga kepentingan terhadap alam sekitar, kesejahteraan dan keselamatan hidup kita akan lebih terjamin. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.